يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Muka surat 271. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril tentang tafsir ayat. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Faqala lahu Jibril alaihi salam hatta as'al al-'alim. Fadhahaba Jibril thumma atahu faqala ya Muhammad inna Allah ta'ala ya'muruka an tasila man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'afwa amman zalamak. Jadi satu ketika Nabi SAW ditanya Jibril tentang satu ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud maafkan dan suruh buat baik dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil. Itu maksud ayat. Jadi Nabi SAW dia tanya Jibril, tafsir ayat ni tu lagu mana ya Jibril? Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Jadi Jibril dia kata nanti aku tanya Tuhan, aku tanya Allah Ta'ala. Kemudian datanglah Jibril dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah menyuruhmu menghubungi keluarga yang memutuskan hubungan padamu dan memberi pada orang yang bakhil kepadamu dan memaafkan orang yang aniaya kepada kamu, macam hak semalam ya. Itulah dia lebih kurang. Ibnu Ajlan daripada Sa'id Al-Maghburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ada seorang memaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Satu kali ada orang maki, marah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan pada masa itu Nabi ada ya? Nabi ada sekali. Orang marah pada Abu Bakar tu Nabi ada sekali. Maka Nabi diam ya? Abu Bakar ni ialah maknanya pak mentua tak. Lepas tu orang yang iman dia hebat ya? Sampai orang lain tak boleh lawan ya? Itu Abu Bakar ya? Pasal apa? Sebab di saat-saat orang lain semuanya duk mikir, bila Nabi kata aku ni Nabi, Tuhan utus aku. Jadi Abu Bakar ni dia tak ada mikir, dia terus terima. Aku percaya kalau engkau kata lagu tu. Aku percaya pada engkau kata lagu tu. Bukan percaya pada Allah. Masa tu Abu Bakar pun tak tahu Allah benda apa benda ni, tak tahu. Tapi dia percaya pada Nabi ya? Nabi ni baik, engkau kata lagu tu aku percaya ya? Hebat Abu Bakar ya? Baik, Nabi SAW bila Abu Bakar kena maki ni dia diam. Sepatutnya defend tak? Maknanya defend, pertahankan. Juga Abu Bakar diam. Dah tengok Nabi diam, Abu Bakar pun diam. Tak kira lah diam tu atas dasar apa, tak kira. Ada orang panggil mungkin atas dasar malu ke Nabi ke, nak jawab. Kalau tak ada Nabi aku jawab, soalan begitu. Tapi dah Nabi ada ni dia ya? Mungkin juga. Kemudian ketika orang itu telah diam ya? Jadi Abu Bakar diam, Nabi diam, orang hak makin apa ni Abu Bakar pun diam juga ya? Bila dah sama-sama diam, maka Abu Bakar pun jawab ya? Jawab. Maka segera Nabi SAW bangun dari tempatnya. Nabi tak defend juga. Bila Abu Bakar jawab saja apa yang orang tu maki kepada Abu Bakar ya? Maka Nabi pun bangun daripada tempat duduk dia. Maka dikejar oleh Abu Bakar sambil berkata, Abu Bakar ni ditengok Nabi lari ataupun bangun daripada tempat duduk tu, jenis bangun nak marah
Bangun tak berkenan. Ya. Bukan bangun kerana ada hal lain tak. Ya. Ada appointment ke, tak ada. Bangun air muka Nabi tu air muka tak berkenan. Seolah-olah Abu Bakar dapat trace, dapat cam bahawa Nabi ni tak berkenan aku jawab aku. Ya. Maka dia kejar Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, dia maki-maki saya dan engkau diam. Ketika saya jawab, tiba-tiba engkau bangun pergi. Ya. Jadi bila aku jawab saja, kalau dia maki aku tu tak betul, aku jawab. Ya. Tapi bila aku jawab, engkau lagi pula dah. Jawab Nabi SAW, sesungguhnya malaikat telah mengembalikan semua makian orang itu kepadanya ketika engkau diam. Masa orang maki engkau tu, malaikat kira kembalikan, ruddat ilaihi. Ya. Kembalikan makian dia kepada kamu tu kepada orang yang maki. Dan ketika engkau menjawab makian, maka pergilah malaikat itu dan duduk syaitan. Masa engkau jawab tu, malaikat pun cabut lagi. Hak duduk situ siapa dia? Syaitan. Syaitan dia dikibah. Dikipas. Dia panas supaya berlaku pertengkaran, berlaku perkelahian. Ya. Maka saya tidak suka duduk di tempat duduk bersama syaitan. Jadi Nabi kata, aku tak boleh. Bila aku tahu syaitan ada, aku tak boleh duduk. Ya. Aku lari ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kita ambil masuk ialah 3 perkara semuanya benar. Ya. Tiada seorang yang dianiaya atau dizalimi lalu memaafkannya kerana mengharap keredaan Allah, melainkan pasti ditambah kemuliaan oleh Allah. Ya. Ketika kita dianiaya oleh orang, ya, lepas tu kita maafkan. Ya. Kalau buat lagu tu, ya, kerana nak mengharapkan keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan tambah kemuliaan kepada dia, kepada orang yang sabar tu tadi. Nombor 2, tiada seorang yang membuka jalan minta-minta kerana ingin bertambah kekayaan, melainkan ditambah kekurangan kemiskinan oleh Allah. Ya. Tangan ada apa semua, jadi kerja dia minta. Minta sedekah sana, minta sedekah sini. Cukup lengkap tangan. Orang panggil kalau nak kerja apa ni, macam budak-budak apa ni, pelajar-pelajar kita di apa tu, di apa, di negara Eropah, England ke Amerika, dia orang selalu cerita, dia orang musim cuti dia orang kerja basuh pinggan. Nampak cerdik kan, nak cari duit. Ya. Sebab apa? Ada tangan, ada mulut, ada kaki, semua lengkap. Ya. Mungkin duit yang diberikan oleh kerajaan itu tak cukup, maka cari duit. Lagu mana basuh pinggan pun tak apa. Habis orang yang minta sedekah ni nampak gaya, dia ada belaka. Ya, satu sudut dia ada belaka. Kenapa dia tak pergi minta kerja? Kemudian kita bagi kerja. Kalau tengok ada, kalau tuan-tuan tengok di sebelah tu, saya pujilah orang sebelah tu, apa tu. Tu apa ni, bila kita daripada highway tu nak turun ke, nak masuk ke Greenwood tu, ada selalu kan ada orang perempuan, orang lelaki. Walaupun dia jual benda tu, tuan-tuan kena beli. Dia menjual, dia kerja dia jual tisu. Dalam poket saya ni penuh dengan tisu ni. Tengok ni, yang saya beli ni. Ada dalam poket satu lagi penuh dengan tisu. Sebab apa? Dia kerja dia menjual, bagus. Daripada dia minta pergi buka, ketuk-ketuk pintu buka, minta tanda tangan tu, itu tak bagus. Tapi dia jual pen ke, dia jual tisu ke, kita layan dia. Berapa sen sangat kalau kita bagi RM1 pun. Dan tisu ni saya ingat berapa sen je ni. Bagi RM1, memuliakan, meraihkan kerja dia. Ya. Kita bagi. Jadi yang ini tuan-tuan kita kena dia ada satu, ada banyak keadaan lah. Hak minta sedekah tak betul. Tapi hak kerja, orang kerja macam tu kadang-kadang kita tak layan, tak betul belah kita pula. Dia dah jual, dia usaha dah, tak apalah dia tebalkan muka dia, ketuk-ketuk pintu, kan, hulun, nak cakap Melayu tak reti. Nampak gaya bukan orang Melayu. Kan? Tapi kerja dia tu lebih mulia daripada meminta-minta. Ya. Jadi kalau kita tidak meraihkan kerja dia tu, kita pula yang tak betul. Ya. Dan biasanya kadang-kala kalau ada dalam hati kita tu, kita sumpah seronok ke dia apa kerja, jual benda-benda lagu ni,
Boleh jadi tak kena gaya, Allah Ta'ala akan hantar satu orang yang mencuri harta kita. Dia lagu tu ya keadaan dia. Ya. Itu yang kadang-kadang orang masuk rumah kita tu, protection tu tak ada. Sedekah-sedekah tolong orang ni, dia dah protect kita punya rumah. Ya. Kadang-kadang tak ada curi pun, kita jadi boros. Anak kita sekejap minta duit, sekejap minta duit, beli entah apa benda tak tahu, habis waktu juga. Ya. Tapi kalau sekiranya kita ni sedekah kuat, tolong orang kuat, maka Tuhan akan protect harta kita. Ya. Anak kita pun tak adalah nak minta beli barang gila-gila, tak ada. Ya. Nombor 3, tiada seorang yang memberi sesuatu apa ni? Memberi sesuatu ikhlas. Apa ni? Memberi sesuatu benda dengan ikhlas, ya. Kerana Allah, melainkan ditambah banyak oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau kita beri, ya. Beri macam tadi pun saya ingat, benda tu kita bukannya nak beli sangat. Ya tak, kalau orang jual tisu, rumah kita pun bersepah dah dengan tisu, kereta kita pun ada dah, kan? Tapi kita niat tadi nak tolong dia, memuliakan dia, ya. Kalau kita buat itu kerana Allah, Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi kita, ya. Jadi itu dia apa ni ajaran-ajaran dan amalan yang patut kita buat. Saya juga nak ucap terima kasih kepada apa tu, adalah satu orang hamba Allah Ta'ala, dia jumpa saya, dia minta izin untuk pasang air belakang, ya. Di belakang tu ada air. Air itu katanya memang dia minta budak-budak tahfiz baca ayat-ayat Al-Quran apa semua, maka dia letaklah air situ. Sebelum ni duduk situ, ya, tapi duduk sana pula katanya. Tapi saya ingat seeloknya duduk tengah-tengah antara perempuan dengan lelaki, ya. Dia bagi air dan dia akan tambah air. Dia kata kalau air itu kurang, beritahu dia, dia akan datang tambah, ya. Terima kasih. Itu maknanya satu. Dan kita nak lagu tu lah untuk masjid ni, tuan-tuan buatlah. Kalau rasa benda tu baik, buat terus, tak apa, tak payah cerita pada AJK, Nazir, tak payah. Tapi seeloknya ceritalah, takut ada orang tanya, beritahu, okey saya nak buat gini-gini untuk masjid, boleh ke tak, ya. Itu amalan tu yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami sekalian orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fayattabi'una ahsanah, kemudian ia mengikuti apa-apa yang terbaik daripada pengajian. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah tunjuk jalan kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian ini ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, yaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kuliah pada pagi ini kita akan merujuk kepada satu surah, nama dia Al-Mu'minun. Satu surah nama dia Al-Mu'minun, iaitu surah nombor 23 daripada surah-surah Al-Quran, di muka surat 342. Surah ini penting untuk kita memahami, menghayati dan menghidupkannya di dalam diri kita, kerana ia merupakan prasyarat kejayaan orang yang bergelar mukminun. Orang mukmin adalah tingkatan kedua setelah dia muslimun. Setelah ia muslimun, dia adalah mukminun. Orang Islam ialah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslama yuslimu, Islam, muslim. Aslama maknanya menyerah. Islam ialah penyerahan. Dia status dia sama dengan tiga kalimah yang diberi oleh Nabi SAW dalam satu hadis, iaitu Islam, iman, ihsan. Kalau tuan perhatikan kepada tiga-tiga perkataan ini, dia datang dalam bentuk yang sama. Bentuk dia ialah kita kata dari sudut status ataupun bentuk ayat. Islam dia mula dengan alif, iman dia mula dengan alif, ihsan dia mula dengan alif. Kita tahu bahawa alif ini huruf-huruf yang dikeluarkan ataupun keluar daripada halqun, huruf-huruf halqi. Huruf halqi ini ada 6 huruf, kan? 6 huruf. Antaranya ialah A. Ramai di kalangan masyarakat kita tidak begitu prihatin terhadap tempat keluar huruf ini. Kadang-kadang kita menyebut huruf A, dia tak keluar tempat makhraj halqi dia tu. Dia keluar dalam mulut je. Sebab itulah gentaran halqun tidak membawa kepada hati. Sebab halqun ini ialah dia ada kontak dengan hati.
penyambung, satu batang bawa kepada hati, tempat di mana hati bergantung. Oleh sebab itu banyak perkataan-perkataan penting yang kita guna di dalam hidup kita adalah bermula dengan huruf halqi. Huruf halqi ada 6 kan? A, ha, apa lagi? Ha pedas, a, kha, ra. 6 huruf. Antara huruf yang banyak kita guna ialah huruf hamzah ataupun huruf alif. Jadi Allah Akbar, Allahu Akbar, semua dimula dengan alif. Islam, iman, ihsan. Oleh sebab itu dalam kita menyebut perkataan-perkataan begini perlu kita kena kita sebut secara betul, kena pada tepat halqi dia. Kita kena cari kalau kita hanya penuh dalam mulut, dia boleh membawa pengertian ataupun tidak menepati kehendak sebenar huruf halqi itu. Dan bila mana kita tidak menepati makhraj ataupun tempat yang sebenar, ia tidak memberi kekuatan kepada orang yang menyebut. Tidak memberi kekuatan kepada orang yang menyebut. Oleh sebab itu kita melihat perkataan Islam adalah satu perkataan yang datang daripada alif. Islam, iman, ihsan. Islam maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim ialah orang yang menyerah diri kepada Allah. Kita kata, engkau agama apa? Islam. Dalam beberapa penilaian yang saya buat di kalangan peserta-peserta kursus bahasa Arab solat yang saya jalankan, saya tanya peserta, apa makna Muslim? Dia kata orang Islam. Nah, orang Islam. Itu bukan makna Muslimin Muslimat. Muslim makna dia orang yang menyerah diri kepada Allah. Kenapa? Bila dia nak masuk Islam, dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu pengakuan bahawa asyhadu, aku berikrar, aku berjanji, aku naik saksi, alla ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tiada yang disembah. Tengok, tiada yang disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan aku berjanji, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimah syahadah ini merupakan satu ikrar penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tertakluk di bawah syarat-syarat seorang yang Muslim, seorang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perkataan Muslim adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia Muslim, dia serah diri kepada Allah, dia laksanakan segala perintah Allah. Paling-paling tidak rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam 5 perkara dia laksanakan. Maka setelah dia melaksanakan rukun Islam 5 perkara, dia telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pecahan-pecahannya. Kemudian bila dia melakukan segala perintah Allah, dia naik satu tingkat, nama dia mukminun ataupun mukmin. Mukmin juga datang daripada status yang sama, iaitu iman. Iman ialah berasal daripada
kalimah amanah yang kita sentiasa sebut, amanar rasul, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Maknanya amanah ini, satu dia makna menyerah, yang kedua dia makna melaksanakan. Mukmin seorang yang dia percaya, dia laksanakan. Dia percaya, dia laksanakan. Oleh sebab itu mukmin ini banyak ayat-ayat Al-Quran dia memokuskan kepada 3 iman. Pertama, dia melibatkan kepercayaan hati. Yang kedua, kata-kata. Yang ketiga, amalan. Ini iman. Kalau tiga ini tidak cukup, dia tak nama iman. Mukmin. Jadi muslimin muslimat sekalian, mukminun ialah orang yang yakin dengan hati, iqrar dengan lidah, dalam melaksanakan dengan hati, melaksanakan dengan anggota. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita satu surah, nama dia Mukminun. Surah Mukmin. Surah orang mana? Orang yang bila Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, Nabi SAW menyebut antu'mina billah, kamu kena kenal Allah. Sebab mudah kita kata mukmin ini orang yang kenal, orang yang faham, orang yang beramal. Maknanya kata Nabi SAW, antu'mina billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah, wa malaikatihi, hendaklah kamu beriman dengan para malaikat, wa kutubihi, hendaklah kamu beriman dengan kitab Allah, wa rusulihi, hendaklah kamu beriman dengan rasul-rasul. Apa dah? 4. Wal yaumil akhir, hendaklah kamu beriman dengan hari akhirat. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah, dan hendaklah kamu beriman dengan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah. 6 rukun ini kita faham bila bahawa mukmin itu seorang yang hatinya jujur, seorang yang lidahnya sama dengan apa yang diiktikad dengan hati, dan seorang yang melaksanakan segala perintah Allah. Dalam bab nan, yang 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW itu mesti sama-sama naik. Tak boleh kita beriman dengan hati tapi tidak beramal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam surah Al-Mu'minun ini syarat. Syarat-syarat seorang mukmin dalam melaksanakan 6 rukun tadi, rukun iman tadi, yang melibatkan Allah, yang melibatkan para malaikat, yang melibatkan kitab, rasul, Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Allah sebagai la ilaha illallah. Kan? 2 perkara yang banyak juga saya latih dalam kursus bahasa Arab solat yang saya bawa di mana-mana setakat ini. 2 perkara masyarakat kita tidak boleh beza, iaitu perkataan Rabb dengan perkataan ilah. Rabb ialah macam alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Satu kalimah lagi, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu al-hayyu ilaha. Bila saya tanya apa beza antara Rabb dengan ilah, Rabb dengan ilah, Rabb terjemah dalam penterjemahan Tuhan, ilah pun Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan, illallah, melainkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa beza antara Rabb dengan ilah? Tuan-tuan kalau ditanya macam mana? Nah, soalan ini amat penting untuk pegangan kita.
kita bila melakukan apa kerja, kita rasa ada tuan. Bukan kita yang mengkontrolkan segala kehidupan. Yang mengkontrolkan segala kehidupan ini nama dia Rabb. Tuan. Tuan punya alam ini. Rububiyah, ketuanan. Kan tauhid ni ada dua. Tauhid rububiyah, ketuanan Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Allah Rabbun Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Tuhan sekalian manusia. Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya yang memiliki diri saya. Tengok tak? Dari sudut rububiyah mesti kita kena pegang. Orang yang kenal Allah, iaitu orang yang beriman dengan Allah, ialah orang yang ada tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Paling-paling kecil. Sebab Nabi kata antu'mina billah, mesti beriman kepada Allah. Maknanya dua ni kena faham, iaitu rububiyatullah, ketuanan Allah, wa uluhiyatullah, dan uluhiyah Allah. Ilah ialah melibatkan pengabdian. Ilah melibatkan kepatuhan. Ilah melibatkan ketundukan kita kepada Allah. Ilah ialah tahlil, kita kata tak, membesarkan. La ilaha illallah, tiada yang ditaati. Ditaati. Ilah ni Tuhan yang ditaati. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah ini, kalau tuan-tuan boleh sama-sama rajuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. 11 ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini dia cerita dua. Pertama, sifat-sifat orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang sebenar. Yang kedua, hasil daripada pelaksanaan tugasan yang telah ditentukan ini, iaitu al-warithun, pewaris. Pewaris segala kebaikan yang Allah kurniakan untuk umat manusia ini di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang mukmin. Al-warithun, pewaris. Pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdaus, iaitu orang-orang yang akan mewarisi al-firdaus, taman-taman perumahan. Sekarang ni ramai orang nak beli rumah. Nak beli rumah memang mahal. Mahal belaka. Kadang-kadang apa ni, bangsa kita, negara kita tergadai kerana terlalu mahal barangan, rumah mahal. Kat Johor nak beli rumah, Masya Allah, dalam kawasan perbandaran. Kat KL nak beli rumah, sekarang kawasan Gombak pun kalau rumah sebiji juta. Yang Firdaus ini, Firdaus. Jadi orang yang tak ada duit akan ke tepi lah, ke tepi. Mula-mula dia duduk Gombak, lama-lama dia akan dijauh-jauhkan sebab tak mampu dah nak duduk kat Gombak, kena duduk makin jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi taman-taman Firdaus untuk siapa? Untuk orang-orang mukminun. Orang mukmin yang bagaimana?
Kita nak belajar hari ni. Allah berfirman, qad aflaha, sesungguhnya telah beruntunglah. Tengok perkataan aflaha, muflih. Falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju, marilah hidup dengan mencari kejayaan. Semayang. Sebab itu kita tengok, sesungguhnya telah beruntunglah siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 itu. Beriman bagaimana? Hati dia ikhlas kepada Allah. Beriman bagaimana? Perkataan dia sentiasa menyebut kebesaran Allah, zikrullah. Beriman bagaimana? Mereka yang disebut oleh Allah di dalam surah Fathi, tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka itu rukka'an sujadan, sama-sama raka' dan sujud. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka berebut-rebut mencari kurniaan Allah. Apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari kurniaan daripada Allah, wa ridwana, dan redha Allah. Kata Imam Ghazali, dibawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nikmat yang paling besar di dalam syurga ialah dapat berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan hari Jumaat, dia berkata, Allah mengkhususkan hari Jumaat ialah penghulu segala hari kepada sekalian mukmin dan sekalian ahli syurga, di mana pada hari Jumaat ini Allah akan melawat ahli-ahli syurga, turun kepada ahli syurga dan menzahirkan dirinya. Wallahu alam bagaimana diri Allah. Tak mampu kita berbicara, tak mampu kita menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat dalam syurga, Allah turun kepada kaum muslimin ahli syurga dan berjumpa dengan mereka. Nikmat yang paling besar kepada mukmin ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala yang telah buat langit ni. Orang buat kereta, orang buat rumah kita kenal, tetapi yang buat langit ni tuan-tuan, yang buat diri kita ni, yang beri roh kepada kita yang kita boleh bergerak ke sana kemari ni, bagaimana Allah ini? Nak macam kita lapar, kita puasa satu hari, bila sampai maghrib orang azan, nikmat yang paling besar ialah dapat berbuka puasa. Nikmat yang kedua ialah kita dapat jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Saya tak boleh cerita, tuan-tuan tak boleh fikir tentang bagaimana perasaan seorang yang berjumpa dengan Tuhan yang buat langit, yang buat bumi, Rabbil Alamin, pemilik alam ini, Rabbin Nas, pemilik manusia, Rabbil Falak, pemilik segala yang nampak dan yang tidak nampak. Bagaimana Allah, pewaris syurga ini, akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kata, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini okey lagi. Syarat ni yang berat ni. Satu, sifat orang mukmin itu bagaimana? Alladzin, iaitu orang mukmin yang mereka itu hum fi salatihim, mereka itu di dalam sembahyang mereka khashi'un. Syarat pertama, orang-orang yang di dalam sembahyang mereka adalah khashi', isim fa'il, pelaku. Pelaku ni maknanya orang yang sembahyang itu khashi'un, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, tidak semestinya khusyuk itu tubuh badan sahaja. Khusyuk itu bermula dengan hati. Khusyuk itu bermula dengan kepatuhan. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang, dalam bab-bab lain kita derhaka kepada Allah, tak jadi juga. Bila sembahyang khusyuk, segala amalan lain dia tunduk kepada Allah. Tuan-tuan, satu perkara lagi yang kita tengok dalam hidup kita ialah ulama dan kitab-kitab menyatakan bahawa rukun sembahyang itu ada 3 dari sudut tempat dia.
Rukun sembahyang dari sudut tempat ialah ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Bermula di mana ia menyebabkan datangnya khusyuk ini? Bermula di hati, ataupun bermula di lidah, ataupun bermula di anggota. Dalam kajian menunjukkan bahawa peranan bacaan adalah unsur utama. Peranan bacaan qauli adalah penyebab utama menyebabkan hati khusyuk, hati tunduk. Dan bila hati tunduk, dia mengarahkan segala anggota kita yang lain tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang paling besar yang dihadapi oleh kita umat Islam yang tidak faham qauli, bacaan Arab, ialah kita baca tetapi kita tidak dapat meresap masuk ke dalam jiwa kita. Ada 3 benda yang menyebabkan kita tidak faham. Pertama, tak faham ayat yang kita baca. Ayat Quran ke apa saja yang kita baca dalam, sebab sebahagiannya yang kita baca dalam solat, sebahagian besarnya ialah qauli, kan? Daripada takbir, Allahu Akbar, Fatihah, doa iftitah, Fatihah, bacaan dalam raka', bacaan dalam i'tidal, bacaan dalam sujud, bacaan dalam duduk antara 2 sujud, bacaan tahiyat, bacaan kunut, semua melibatkan qauli. Sekiranya qauli ini, ayat-ayat qauli ini tidak difahami oleh kita, dia adalah penyebab tidak datangnya khusyuk hati, tidak datangnya khusyuk hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita tidak faham apa yang dikatakan oleh lidah kita, hati kita tidak boleh bertindak untuk mengarah sekalian anggota fi'li itu untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ruangan qauli, qalbi dan fi'li ini perlu diserasikan, perlu diseragamkan. Bagaimana nak seragam? Kena faham apa yang kita baca. Itu nombor 1, tuan-tuan. Pengorbanan kita kepada hidup ini, nombor satunya ialah kita kena faham apa yang kita baca. Kalau tuan-tuan tidak faham apa yang tuan-tuan baca, macam mana nak didik hati kita? Dalam kita nak faham ini, dalam bahasa yang kita guna ialah bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Arab tak boleh pisah dengan bahasa Arab. Kata ahli fiqh, usul fiqh, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu benda yang tidak sempurna dengannya, ma la yatimmul wajibu, mana-mana kewajipan yang tidak sempurna kecuali dengan benda itu, tak wajib benda tu, fahuwa wajib, maka benda hak tak wajib itu jadi wajib. Kita nak semayang, tak sempurna semayang kita kalau kita tak faham apa yang kita baca. Sebab apa kita tak faham? Sebab kita tidak pandai bahasa Arab. Maka kita kena pandai bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab itu tidak wajib belajar. Oleh kerana tak faham yang wajib, maka bahasa Arab itu jadi wajib belajar. Itu dari sudut kaedah fiqhiyah. Dari sudut bahasa, bila kita belajar bahasa, dia ada 3 penyebab yang menyebabkan kita ini khusyuk. Pertama, faham ayat umum. Yang kedua, faham setiap kalimah yang dibaca. Mana-mana bahasa di dunia ini dia terdiri daripada 3. Pertama, ayat. Yang kedua, dalam ayat itu ada kalimah-kalimah. Dan dalam setiap kalimah itu ada makharij, ada makhraj, ada sebutan-sebutan huruf. Salah satu daripada ini tidak difahami, tidak disebut dengan betul, maka ia boleh membawa kepada makna lain, satu. Yang kedua, dia boleh membawa kepada kesilapan peranan sesuatu sebutan makhraj. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa di dalam bacaan Al-Quran dan bacaan Arab itu diambil berat tentang makharij?
makhraj. Kenapa? Dalam satu bicara ahli bahasa menyatakan bahawa peranan 28 huruf Al-Quran itu sebenarnya untuk mendidik masyarakat menjadi prihatin kepada kehidupan dan kejayaan di dunia ini. Peranan 28 huruf itu adalah besar bagi membentuk kehidupan yang sejati dalam kehidupan manusia. Kenapa 28 huruf inilah yang menjadi sebutan makhluk manusia yang pertama, iaitu Adam alaihissalam. Disebut di dalam kitab-kitab bahawa orang yang pertama yang menuturkan bahasa Al-Quran ialah Adam alaihissalam. Dengan 28 huruf ini, dengan huruf-huruf ini kita melihat kalau huruf-huruf ini ditukar kepada sebutan makhraj yang lain, sebutan yang lain, ia boleh membawa kepada berubah sikap dan sifat manusia. Contoh saya beri. Dalam menyebut benda-benda yang melibatkan benda-benda besar, Allah menggunakan sebutan sad. Sebutan sad. Contohnya kita kata sabar. Nah, sabar guna sad. Sabar susah. Salah, Allah menggunakan sad. Salah sembahyang. Sembahyang susah. Sedekah, senang tak sedekah? Payah. Silaturrahim, susah. Apa lagi yang dimula dengan sad? Sahabat, nak jaga kawan, bukan senang. Kesemua ini huruf-huruf yang sukar disebut, dan huruf inilah, kalimah inilah telah dipindah daripada bahasa Al-Quran kepada bahasa kebanyakan umat di Malaysia, di dunia ini, termasuk umat Melayu kita. Perkataan-perkataan ini telah dimelayukan. Sabar, salah, sedekah, silaturrahim telah dimelayukan, dan pada awalnya dikekalkan sebutannya dengan menggunakan tulisan yang sama dalam tulisan Arab. Tetapi selepas beberapa ketika tulisan ini dirumikan. Bila dirumikan, ia melibatkan sebutan. Tuan-tuan, ini saya rasa perlu kita buat kajian terperinci bagaimana sebutan ini merubah sikap dan sifat manusia. Dulu kita menyebut sabar, sekarang ini kita sebut sabar. Dulu kita menyebut sedekah, sekarang ini kita menyebut sedekah. Apakah perubahan sebutan ini boleh membawa kepada perubahan sikap manusia? Dalam kajian ahli bahasa menandakan bahawa lama kelamaan dengan sikap dan sifat manusia ini menyebut perkataan Al-Quran yang asalnya sad jadi sa, asalnya sad jadi sin, ia boleh membawa kepada satu perubahan. Apatah lagi bila berubah huruf sad kepada huruf sin, dia berubah makna. Bila berubah makna, apa guna kita duk belajar Quran dengan makhraj yang begitu, tiba-tiba guna dalam kehidupan dengan makhraj yang lain. Sabar, makhraj sad jaganya sungguh-sungguh. Keluar dalam kalimah yang sama dalam bahasa kita, sabar. Sahabat, sa menunjukkan dekat, sa menunjukkan rapat, prihatin. Tiba-tiba sa, dia menunjukkan jauh, sahabat. Oleh sebab itu saya melihat bahawa kalimah-kalimah yang asalnya daripada Al-Quran perlu disebut secara betul. Itu peranan kita menyebut kalimah Al-Quran secara makhraj yang betul. Bila kita bawa ke dalam kehidupan kita juga kena sebut yang betul, supaya ia tidak berubah. Benda itu sad, huruf qaf dengan kaf contohnya. Qalbu dengan kalbu, jauh sangat beza. Qalbu dengan kalbu.
Jadi untuk mendapat, yang saya nak sebut di sini, untuk mendapat khusyuk ialah pertama kita kena faham apa yang kita baca. Sama ada yang melibatkan suara-suara, sebab bahasa ni suara, makhraj. Sama ada yang melibatkan kalimah-kalimah, baris, silap baris, silap makna. Sama ada melibatkan ayat-ayat, tak faham ayat, tak faham, dia lari makna dia. Jadi saya sebut tadi bahawa dalam ibadat kita kena ada qauli, bacaan, mesti betul, mesti difahami. Bila betul, contoh yang sebut tadi awal-awal kuliah tadi, halqi. Kata ahli bahasa, ini huruf halqi ialah huruf yang menggerakkan halqun. Bila halqun menggerak, itu menggerakkan hati. Bila sampai perkataan yang dibaca dalam semayang kepada hati melalui gerakan halqun, maka hati faham. Kalau hati tak faham, macam mana? Sampai dah kalimah Allahu Akbar, Allah itulah Tuhan yang paling besar, paling agung, maka hati sampai. Tapi orang yang sembahyang dia tak faham apa makna Allahu Akbar. Contoh yang ni bukan contoh kita kata. Jadi macam mana hati nak faham? Kalau hati kata Allahu Akbar, dia terasa bahawa Allah itu maha agung, maka fi'li dia tunduk, rakaat, sujud itu jadi khusyuk. Jadi khusyuk, dia tunduk patuh pada Allah SWT. Dari mana segala anggota tunduk, segala hati tunduk? Dari perkataan yang dibaca, dari bacaan yang difahami oleh hati. Maka segala anggota tunduk kepada Allah SWT. Itu Allahu Akbar. Mungkin ramai orang tak ada masalah, tetapi bila baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, sampai ke hati tak kita baca? Wa subhan, tengok dia mata kita bergerak. Kenapa mata kita? Wa subhanallah, mata naik turun menghayati bacaan. Menghayati bacaan yang kita baca. Kalau kita tak faham, macam mana nak hayati, nak lengguk rasa hidup kita itu manis, tak khusyuk, mengikuti apa yang dibaca. Sebab itu muslimin muslimat, semalam saya buat kursus ini di Masjid Nakhoda, yang hadir dalam 60 orang lebih lah, ahli jemaah Nakhoda. Nak fahamkan mereka bacaan dalam semayang, bacaan dalam semayang. Hari ini saya nak bagi kepada orang-orang yang kursus haji, saya ambil 2 slot haji di Syakiri, untuk faham mereka bacaan ini yang melibatkan solat dan melibatkan haji sedikit. Sebab apa? Saya merasakan bahawa kalau kita tidak tunai tuntutan qauli dalam ibadat kita, kita salah. Kita salah. Khususnya bagi orang yang tidak ada asas bahasa Arab. Orang yang tidak belajar bahasa Arab. Bagi orang erti Arab tak ada masalah langsung lah, tidak ada isu lah dalam qauli. Tapi bagi orang majoriti masyarakat kita yang tidak faham bacaan dia, itu melibatkan khusyuk. Bagaimana kita nak bergantung untuk khusyuk kalau kita tak faham? Itulah satu isu. Baik, kata Allah, beruntungnya umat Islam yang macam mana? Yang di dalam solatnya ialah khasyi'un, orang-orang yang khusyuk. Satu. Jadi khusyuk tadi kita dah hurai keperluan-keperluan khusyuk itu, antaranya memahami qauli, kan, untuk bawa ke hati. Yang kedua, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Siapa? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mereka itu 'anil lagwi, daripada perkara-perkara lagwi, lara, mu'ridu, menjadi penentang. Saya terjemah penentang. Bolehkah terjemah mu'ridun sebagai penentang? Nak terjemah bahaya juga tuan-tuan, bahasa Arab ni. Jadi a'rada, i'rad, berat ni. Arada ni bentang. Kalau a'rada menentang, merada, tengok, tolak. Benda apa? Benda lara. Walladzina hum 'anil lagwi,
Lara apa benda tuan-tuan? Lara orang kita, engkau ni lara lah. Lara ni tak ingat kebenaran, tak ingat benda yang sepatutnya. Tak semayang lara, tak lara? Lara. Minum air di kedai kopi, waliazubillah, panjang je sehingga tidak tertunai tugas-tugas asas. Lara tak lara? Lara. Apa benda? Semua benda-benda yang melibatkan kerugian kepada umat adalah lara. Orang, anak-anak kita yang lepak ke sana kemari, lara. Itu yang bentuk gitu. Yang bentuk tidak melaksanakan perintah Allah, tak tutup aurat perempuan-perempuannya. Nah, lara tak lara? Lara dengan cara dia. Tak melaksanakan perintah Allah, hukum-hukum Allah, termasuk dalam lara tak? Lara. Dia terjemah di sini perbuatan tak berguna. Lara ni perbuatan tidak berguna. Kemudian Allah kata mu'ridun. Mu'ridun ni dia pelaku, orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyanggahkan perbuatan itu berlaku. Mu'ridun ini bukan individu tuan-tuan. Allah bawa dengan perkataan ramai. Contoh, dalam masyarakat kita, kalau kita dapati orang yang ada di sekitar kita itu tidak menunaikan sembahyang, apa sikap kita sebagai orang yang Allah sebut bila tengok lara? Mu'ridun, dia menentang. Apakah mu'ridun itu? Dia tengok, dia lari je. Itu makna mu'ridun. A'rada, dia halang. Dia halang. Dia tak buat, dia menentang, maknanya bukan dia tinggal lari. Itu bukan mu'ridun. Mu'ridun dia tengok benda tak baik, dia pergi, jangan buat. Ini tak boleh. Kita kena buat gini. Menentang. Kan? Tuan-tuan muslimat, 2 hari lepas kita orang buat spot check kepada kawasan-kawasan sekitar Kampung Cakap. Ramai anak-anak muda kita yang bersekedudukan. Salah satu tempat kita tangkap 2 orang umur 20. 2 orang umur 20. Laki 20, perempuan 20. Seronok dengan tidak ada berpakaian, duduk 2 orang pukul 3 pagi. Kita tangkap. Tetapi setelah kita halang mu'ridun, kita halang perbuatan begini, kita sedarkan dia, kita isahkan dia, sekarang ini dia terlalu menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Kalau tidak ada gerakan menentang, menghalang perkara-perkara ini, apa akan jadi kepada umat ini? Apa akan jadi kepada umat ini? Mereka akan lara selaranya. Tapi kalau kita kata kita panggil mu'ridun tu, tengok benda jahat lari, itu makna mu'ridu. Maknanya benda jahat akan berleluasa. Tidak difahami sebagai amar ma'ruf nahyun. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan umat. Ummatun ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu mengajak orang yang di sekitar dia melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan serta, wa ni dia panggil wa ma'iyah, bukan wa makna dan. Wa ma'iyah ni serta, mengajak orang buat baik serta menghalang mereka melakukan keburukan. Dia waw ni dalam bahasa Arab banyak juga. Waw mula, waw menyambung, waw serta, waw sumpah. Waw ni pun banyak kita kena belajar istilah-istilah dalam bahasa Al-Quran. Itu maknanya mu'ridun ini bukan sekadar lari daripada perkara yang lara, tetapi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam perkara-perkara yang melarakan kehidupan. Itu. Yang ketiga, qad aflahal mu'minun,
Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman itu, alladzina hum lizzakati fa'ilun, iaitu orang-orang yang mereka itu pada zakat mereka melaksanakan. Beruntung. Yang ketiga, nak cerita pasal zakat. Zakat ni maknanya bersih. Dalam surah Abbas Allah berkata, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Penggunaan zakat. Bermasam mukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling ketika datang kepadanya al-a'ma, seorang buta, iaitu Abdullah bin Ummu Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu dia datang kepada engkau ini boleh jadi nak membersihkan diri. Perkataan yazzakka ni zakat. Maknanya kita datang ke majlis ini untuk apa? Kita duduk dengar apa tazkirah ini untuk apa? Yazzakka, untuk bersihkan diri. Satu sebab au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun nak dengar tazkirah, nak dengar majlis ilmu, maka manfaat tazkirah itu besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sebab kita mari. Pertama, nak bersih diri, mungkin disebabkan kekotoran. Saya yang menyampai pun nak bersih diri, mungkin banyak kesilapan-kesilapan. Tuan-tuan yang datang pun untuk zakat, untuk membersihkan diri. Jadi itu nak bersih diri, ataupun nak cari ilmu daripada ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Itu nak cari ilmu. Zakat apa dia? Zakat ini fa'ilun, mereka laksana kerana nak membersihkan harta mereka. Bila harta bersih, kita makan harta yang bersih, diri kita bersih. Maka salah satu sifat mukmin yang berjaya ialah orang-orang yang mereka itu tentang zakat, pembersihan harta mereka laksanakan. Yang keempat, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang mukmin itu, alladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang mereka itu bagi furuj, farjun, kemaluan, marwah. Kemaluan ni yang paling nampak lah, ialah marwah mereka. Hafizun, hafiz. Kita kata orang hafal Quran, kita panggil hafiz. Orang jaga kemuliaan diri, kemuliaan keluarga, juga dikatakan hafiz. Kalau kita hantar anak kita jadi hafiz Quran, kita juga kena jadikan keluarga kita hafiz furujihim, hafal Quran dan hafal furuj, marwah, kemaluan mereka. Lelaki dan perempuan kena hafiz, kena latih dia bagaimana nak hafiz furujihim. Nah, kita biasa istilah hafiz ni Quran je kan. Nak hafiz marwah, kita tak hafiz. Kalau nak hafal Quran, kena ulang sehingga setiap kalimah, setiap ayat kena ingat, tak lupa, itu panggil hafiz. Kalau nak hafiz keluarga, bagaimana? Kena jaga di mana anak kita pergi, di mana apa anak kita buat, kita tahu satu per satu. Kena tahu. Itu panggil hafiz. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tak boleh kau nak pergi mana? Pasar, dia. Kau umur berapa? Umur 15. Dah pandai dah, pergilah. Tutup aurat dah? Cek. Tak tutup aurat, tak boleh pergi. Ini hafizun, orang jaga. Kau pergi dengan siapa? Pergi seorang. Jangan pergi, bahaya. Kat KL ni bahaya belaka. Pakai tutup aurat dah, ketat, nampak segala urat. Tutup aurat, nampak urat, tak boleh pergi. Tukar baju lain, ataupun pakai jubah kat luar. Ini hafizun li furujihim, orang jaga marwah keluarga. Dah tutup aurat dah, tetapi nampak lengkung-lengkung tubuh, tak jadi tuan-tuan. Kalau ustaz apa nama yang ceramah lagi teruk, saya tak lah seteruk hentam gitu. Semalam saya kata kita cuti hari Jumaat, kita kerja hari Jumaat ni zalim. Ramai orang marah pada saya, kata zalim.
cuti hari Jumaat. Siapa buat cuti hari Jumaat? Zalim. Orang marah pada saya. Sedih juga semalam. Nah, sebab hari Jumaat ni menyebabkan kita tak boleh buat banyak perkara. Kenapa hari Ahad cuti, tak cuti hari Jumaat? Sedangkan hari Jumaat tu Sayyidul Ayat. Sedangkan hari Jumaat disebut dalam satu hadis, Idan li laka wa li ummatika min ba'd, adalah perayaan kepada Nabi dan kepada umat Nabi sesudah itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? Kita nak jaga ni. 4 ni, nak jaga keluarga, sama nak jaga, nak hafiz Quran. Quran kalau tinggal satu huruf salah dan berdosa. Anak kita, kalau ibu keluarga kita, kalau kita tinggal satu ketika dia buat apa kita tahu, berdosa. Sebab Allah menggunakan hafizun, kan? Itu. Yang berikutnya, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang mukmin, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu orang-orang yang mereka itu tentang bagi amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Ra'un, dia guna perkataan ra'un untuk binatang-binatang ternakan. Nak jaga amanah, nak jaga janji, sama dengan nak jaga kambing, lembu, unta. Kenapa Allah menggunakan perkataan ra'un, yang mana ra'ya itu diguna untuk binatang, untuk keternakan-ternakan. Mana amanah itu liar, kerja-kerja itu liar, janji itu liar, seperti mana liarnya kambing-kambing. Kalau terlepas dia makan makanan orang. Amanah begitu juga, janji begitu juga. Janji yang paling besar ialah asyhadu an la ilaha illallah, azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang sentiasa janji ini, diulang-ulang dalam azan tiap-tiap kali semayang. Janji, amanah. Jaga tak kita? Hayya 'alas salah. Apa terjemah hayya 'alas salah? Orang terjemah marilah semayang. Tak betul. Bukan tak betul, betul juga. Nanti orang marah pula, hari ni malah kena marah, ni kena marah pula. Tak betul. Mana tak betul? Betul lah hayya mari. Tak, cuba tuan-tuan perhati pada perkataan hayya. Hayya daripada hayyun, hidup. Kenapa Allah tak guna dengan ha besar? Hayya. Sebab hayya pun makna mari juga. Tetapi dalam bab azan dia guna hayya, makna hidup. Hiduplah, marilah kamu untuk hidup, ala, dengan melaksanakan sembahyang. Mari untuk hidup. Perkataan mari ni kita nak bergerak ke sana, mana ke masjid untuk solat berjemaah. Nah, hayya, marilah untuk hidup, ala, dengan sembahyang. Orang yang tak sembahyang tak hidup. Yang mati bukan tubuh, yang mati adalah hati manusia. Kalau nak cerita pasal ni banyak lagi lah, banyak lagi. Yang keenam ialah qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang last sekali, iaitu orang-orang yang mereka itu ala salawatihim, atas kewajipan sembahyang itu, yuhafizun. Dia tak kata hafizun, dia kata yuhafizun. Yuhafizun ialah muhafazah. Muhafazah ini ialah satu penggunaan Arab, ialah ahli qaryah. Ahli qaryah. Ahli qaryah ialah muhafazah, kawasan. Kawasan ini adalah satu jagaan ketua dia. Dan ketua qaryah ataupun kawasan itu, tanggungjawab ia ialah kenal pasti orang-orang yang telah beriman kepada Allah tidak tinggal sembahyang. Itu panggil yuhafizun. Dia tak lewat seorang. Orang-orang yang sembahyang mereka jaga. Bukan jaga seorang-seorang, semua jaga.
anak engkau tak semayang ni, macam mana nak buat? Engkau jangan jaga tepikan orang. Itu anak saya, bukan anak awak. Tak kena. Tak kena dengan ayat ni. Ayat ni menunjukkan prihatinnya satu muhafazah, satu kawasan untuk sama-sama menjaga anak-anak daripada tinggal solat. 6 perkara. Bab khusyuk semayang, bab lara menentang, bab zakat, bab maruah 4, bab amanah dan janji 5, bab jaga, sama-sama jaga semayang dalam satu qaryah merupakan 6 syarat nak menjadi ulaika humul warisun, nak menjadi pewaris allazina yarisunal firdaus, orang-orang yang akan mewarisi syurga firdaus, tamam firdaus. Hum fiha khalidun, mereka ini di dalam syurga firdaus itu selama-lamanya berada di sana. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maaf banyak-banyak terpanjang sebab subuh lewat sekarang ni. Nah, jadi setakat itulah, mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat ilmu daripada tazkirah, daripada pengajian ini, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.